الفاتحة. Okey dah. Okey terus. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so saya ulang lagi sekali. Disebabkan semalam kita sangkut untuk tajuk mitosis. So hari ni kita ulang balik. So untuk saya macam mana korang yang SPM bukan saya. Kalau saya laju pun tapi kalau korang tak faham pun tak guna juga sebab saya duk fikir. Again saya ingatkan saya coach kat tepi padang je yang kena score. Yang kena main tu semua korang. So basically korang yang paling utama, the main one. So you have to remember tau. Untuk SPM ni orang yang paling penting, main character sebenarnya awak, bukan cikgu. Cikgu ni dia menolong, membantu. Yang paling penting, the most important adalah awak. Sebab tu pendapat awak tu adalah penting. Macam saya ulang macam kelas UM, disebabkan cara tu saya rasa tak berkesan, saya tukar cara. Sebab kalaulah saya tahu cara tu tak berkesan, kenapa kita nak kena, macam mana kita dah tahu benda tu tak berfungsi. Takkanlah kita nak pakai, contoh kalau makan ubat, awak dah tahu ubat tu tak berkesan untuk awak. Kenapa kita nak makan ubat yang sama? So kita kenalah guna cara yang lain. So sama juga dengan guru muda tu. Kalau guru muda tu saya rasa dia tak berfungsi sangat, ahli tu kurang efisien, so kita tukar. Sampai kita dapat satu cara yang win-win situation, awak happy, saya pun happy. Ataupun macam ni lah nak cakap. Zaman sekarang memang stres, tapi kalau korang stres, dapat kawan yang ngam, stres tu awak rasa macam boleh dibagi sama rata. Tapi kalau lah korang dapat grup, macam mana korang buat kerja kan, cikgu bagi tugasan, tapi grup member tu macam tidak memberi kerjasama, awak punya stres tu awak akan jadi rasa lagi terbeban. So basically kalau boleh saya tak nak awak terasa terbeban lah, sebab saya rasa semua orang stres. Tapi kalau stres tu ada kawan yang membantu, kita tak terasa sangat terbeban. Tahniahlah kelas 5 UPSI sebab so far majoriti cakap korang style guru muda tu dia membantu. Maksudnya korang help each other. So dari segi strength, korang punya strength 5 UPSI, korang boleh bekerja baik dengan semua orang saya rasa lah. Ya, okay. So kita teruskan sebab yang cakap adakah guru muda ni berfungsi, berkesan, ada 15 orang vote. Seorang je cakap tak berkesan. Okay. Alright. So now, so kita mulakan Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, semalam korang confuse pasal kromosom kromatik dengan kromosom homolog. Okay, so macam ni tau. Jalan cerita dia macam awak tengok cerita drama kan, dan drama TV3 yang pukul 7 tu. Jalan cerita dia lebih kurang sama je. Laki tu kaya, perempuan tu macam orang biasa, mula benci, lepas tu suka, kena kahwin paksa, akhirnya ending dia suka. Okay, jalan cerita dia lebih kurang sama, tapi hero je lain. So dalam mitosis meiosis pun sama, meiosis atau perbezaan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Senang kata pembahagian sel, saya ulang lagi sekali. Kalau kita kata pembahagian sel, kita ada 2 jenis. Kalau jenisnya ada 2. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah
meiosis. Meiosis ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah meiosis satu. Satu lagi adalah meiosis dua. Kalau kita kata peringkat pembahagian sel, peringkat, kita ada dua jenis. Satu, nukleus dulu membahagi. Apakah nama proses nukleus membahagi? Sebab kita ada satu sel. Satu sel. Lepas tu yang membahagi dulu nukleus. So kita dapat dua nukleus. Lepas tu ending dia, barulah kita dapat dua sel. Sitoplasma membahagi. Ni sito, ni nukleus. So, pembahagian sel ni ada dua peringkat. Mula nukleus membahagi. So, proses nukleus membahagi dikenali sebagai tak huruf K. Lepas tu A. Lepas tu R. Lepas tu I. Karyo. Astaghfirullahalazim. Ki. Nesis. Terima kasih. Karyokinesis. Kinesis. So, saya ulang lagi sekali. Okey, kita dalam ini sekarang tingkatan 4. Okey, sekarang kita dalam tajuk tingkatan 4. Tajuk tingkatan 4 kita cerita mengenai pembahagian sel. Pembahagian sel, kalau kita cerita pasal jenis, kita ada dua jenis. Satu adalah mitosis, satu lagi meiosis. Meiosis ni ingat, menghasilkan sperma dengan ovum. Nak menghasilkan gamet. Kalau mitosis, semua sel dalam badan kita kecuali sperma dengan ovum yang kita kenali sebagai sel soma. So kalau orang kata, apakah contoh-contoh sel soma? Bagi je semua sel kecuali sperma dan ovum. So maksudnya kalau soalan tanya apakah contoh-contoh sel soma, jawapan dia sel darah merah, sel darah putih, sel saraf, sel otot. Itu semua adalah sel soma. Alright. Kalau meiosis hanya untuk sperma dan ovum. Nah, bila pembahagian sel ni pula, kita bahagi peringkat level dia. Cakap orang main game, mula level 1, level 2. So sama juga dalam pembahagian sel. Sebab pembahagian sel mula-mula nukleus membahagi. This one. Asalnya satu sel ni. So mula nukleus ni membahagi. Lepas tu dia jadi dua sel. Tapi tak lengkap lagi. Lepas nukleus membahagi, barulah sitoplasma membahagi. So apakah nama proses sitoplasma membahagi? Sitokinesis. Yes, sitokinesis. So keywordnya kinesis je. Kinesis. Alright. Okay. Now, semalam kita pasal kromosom. Okay, lagi sekali tau saya cerita. Kalaulah macam ni, dia ada sentroma. Ni sentroma. Struktur ni kita panggil sebagai kromosom. Kalau dia dalam keadaan pendek dan tebal ni tau. Pendek tebal. Macam Doraemon dah lah pendek. Lepas tu tebal. Gemuk. Macam tu. Okay. Kalaulah dia dalam bentuk berbenang. Ini kita panggil sebagai kromatin. Kromatin ni awak cuma sebut dia dalam bentuk interfasa. Ini adalah interfasa. Kalau tiba-tiba sentroma ni putus, dia jadi separuh. Senang kata kromosom yang tak ada sentroma ni putus separuh. Ini kita panggil sebagai kromatid. Again, kromatid tu separuh daripada kromosom. Kalaulah dia ada sentroma kat tengah, sentroma, ini nama kromosom. Lepas tu kalau kromosom tu gatal, dia mesti berpasangan, dia tak boleh single, dia mesti ada couple. Begini, tinggi sama tinggi, pendek sama pendek. Ini kita kenali sebagai apa? Yang pasangan sepadan, kromosom yang sangat sepadan, kita kenali sebagai? Yeah, kromosom homolog. Tengok, kromosom homolog ni, dia sangatlah memilih sepadan, sangat sepadan sebab tu nama dia homo. Homo samanya maksudnya adalah sama. Okay, now kita tengok kat sini perbezaan tau. Now dalam mitosis dengan meiosis, jalan cerita dia, plot dia lebih kurang sama. Dia mesti Pak Mat. PMAT, Pak Mat. Meiosis pun sama, Pak Mat.
Meiosis 2 pun sama Pak Mat. Macam saya kata drama, kadang-kadang korang dah boleh tahu jalan cerita dia. So kita tengok kat sini perbezaan. Ini dalam mitosis. Ini dalam meiosis. Meiosis 1. Ini meiosis 2. Okay. Now, so dalam mitosis, awak tengok kat sini jalan cerita dia, kromosom pendek dan tebal. P. P pendek, tebal. Kalau dalam profasa 1 masa meiosis, kromosom pendek dan tebal tapi ni tak signifikan. Awak ingat P. So dalam dalam profasa, kromosom tu berpasangan. Kromosom homolog berpasangan membentuk bivalent. Proses dia berpasangan namanya adalah synapsis. Okey, lepas tu bila dia berpasangan, dia akan melalui pindah silang. So profasa, awak ingat dalam profasa 1, keyword dia perkataan kata kunci paling penting adalah sinapsis, bivalent, P pindah silang, profasa pindah silang, apa ni? Pindah silang. Lepas tu adalah kiasma. Okay. Kalaulah dalam meiosis 2 lebih kurang sama macam mitosis, tak ada masalah. Okay, semalam kita ada sangkut dekat sini, tapi kalau cara mudah, kalau awak tak nak bagi kepala awak serabut, awak just ingat dalam meiosis, ingat tak? Dalam meiosis 1 awak ingat je dalam meiosis 1, okay, PMAT, yang ini awak ingat namanya KH, kromosom homolog. AT awak ingat adalah namanya adalah kromosom. Okay, kat sini yang semalam kita sangkut macam ni. Awak bayangkan kromosom tu adalah buta. So macam mana dia boleh bergerak? Macam mana kromosom tu boleh bergerak? Dia boleh menyusun kat satah khatulistiwa, dia boleh bergerak ke kutub bertentangan. Macam mana kromosom tu boleh bergerak sedangkan kromosom tu buta? Siapa yang boleh menyebabkan, apakah struktur yang boleh menyebabkan kromosom itu bergerak? Gigi tolong! Yeah, Gigi yang tolong. So awak tengok kat sini, Gigi ni nama glamour gentian gelondong. Gigi tolong. Gigi ni memang penyelamat kan? So awak tengok, macam mana dia boleh bergerak disebabkan oleh Gigi. Ya Okay, Gigi ni yang gerak. Okay, kalau dekat sini, dekat metafasa masa mitosis dengan metafasa 2, yang tersusun ada satu kromosom je. So sebab tu kita kata kromosom menyusun. Awak tengok jalan cerita dia dekat belakang ni, jalan cerita semua sama. Menyusun secara rawak di satah khatulistiwa. Dalam metafasa 1 pun sama. Dia menyusun di satah khatulistiwa. Hero je lain. Kalaulah dekat sini, yang menyusun dekat satah khatulistiwa namanya adalah kromosom homolog. Tak ada masalah. Yang ni sebenarnya kita sangkut. Yang ini dah jadi separuh. Okay, dekat sini, okay, to be safe, okay, kalaulah awak nak label kromosom, awak kena label 2 begini, namanya kromosom anak. Tapi kalau saya pusing hanya satu begini, saya panggil dia sebagai kromatik. Kenapa? Bila saya label yang warna hijau ni, saya panggil dia kromatik. Asal saya panggil dia kromatik? Kenapa yang ni saya panggil dia sebagai kromatik? Asal saya panggil dia sebagai kromatik? Kalau yang ini kita panggil kromosom. Yang bergerak ke kutub bertentangan ni kromosom. Satu struktur ni namanya kromosom. Kenapa dalam anafasa 1 kita panggil kromosom? Kalaulah dalam anafasa masa mitosis kita panggil kromatik. Apa yang awak nampak beza? Oh, very good Ain. Sebab sentroma dia dah putus. Yeah. So awak bayang kat sini. Yang ini dah jadi separuh. Bila saya separuh, sentroma putus. Jadi kita panggil dia sebagai kromatik. Tetapi kalau dekat sini, kita panggil satu set ni disebabkan sentroma tak putus,
kita panggil dia sebagai kromosom. Okey. Nah, kalau yang bawah ni disebabkan dia dah tiba, kita tak ada masalah, kita just panggil dia kromosom. Kalau sini tak ada masalah, memang nama kromosom. So kesimpulannya kita nak cakap kromatid, perkataan kromatid hanya digunakan masa anafasa dalam mitosis. Okey. So ini adalah dia punya perbezaan. So ni saya ada bagi dalam nota. Okay, so awak boleh tengok kat situ. Okay, so tak ada masalah. So sekarang kita nak masuk bab 7. Bab 7 ni adalah respirasi sel. So apakah kepentingan respirasi sel? Apa jadi kalau kita tak melakukan respirasi sel? Kenapa kita kena melakukan respirasi sel? Apakah kepentingan respirasi sel? Kenapa respirasi sel penting? Respirasi, okey, kita bagi hint. Dalam proses respirasi, gas apakah yang penting yang diperlukan oleh badan? Dia bagi dua pilihan. Oksigen ke karbon dioksida? Badan kita perlukan oksigen ke karbon dioksida? Yes, very good. Pertama, dalam respirasi sel, ia melibatkan gas oksigen. Kenapa? Okey, apa guna gas oksigen dalam respirasi? Okey, sebelum tu, apakah bahan mentah dalam proses respirasi? Apakah bahan mentah? Apakah bahan mentah dalam proses respirasi? Dia start huruf G. Glukosa. Ya, hebat Radi. Kita kata adalah glukosa. Bila glukosa jumpa oksigen, dia akan menghasilkan apa? Ya, itu comeback. Cepatlah. Glukosa akan dioksida oleh oksigen menghasilkan? Tenaga kot. Hebat. Tenaga dan karbon dioksida. So, kesimpulannya, proses menghasilkan tenaga adalah, respirasi adalah proses menghasilkan tenaga. Sebab tu oksigen penting. Selalu kalau orang tanya, kenapa oksigen penting? Kalau tak ada oksigen, kita mati. Sebelum mati, maksudnya kita kena tahu macam mana orang tu boleh mati. Sebab orang tu tak menjalankan respirasi sel. Sebab respirasi sel, oksigen diperlukan dalam respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. So, bahan mentah dalam respirasi sel adalah glukosa. Sebab tu atlet-atlet kalau nak lari, awak ingat 2 years back yang sempat korang sukan masa Titan 4 Titan 4, kan korang makan pisang, ada cikgu bagi awak pisang, ada bagi air glukos. So kenapa? Sebab dalam pisang tu ada glukosa. So glukosa ni gula ringkas. So glukosa ni bila jumpa oksigen dia akan menghasilkan tenaga lebih cepat. Tak adalah awak nak lari baru nak lari lagi 10 minit cikgu bagi awak makan nasi lemak. So tak sesuai lah sebab nasi lemak tu adalah karbohidrat kompleks. Bila karbohidrat kompleks, dia ambil masa untuk dicernakan. Tetapi kalau kita ambil pisang, dalam pisang tu dah ada gula ringkas, dia dah ada glukosa. Jadi glukosa tu akan dioksidakan oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga. Tetapi untuk menghasilkan tenaga ni tak semestinya ada oksigen. Awak bayangkan oksigen ni macam duit. Okay. Kalau ada oksigen, ada duit, okay, tenaga banyak ke sikit teka? Kalau kita ada duit, awak teka, tenaga yang dihasilkan oleh glukosa tu banyak ke sikit? Come on guys, jangan bagi saya jadi Nora. Banyak ke sikit? Okay. Again? Banyak kot. Setuju tak? Okay, siapa sokong perkataan, siapa ni? Fakri jawab. Fakri jawab apa tadi Fakri? Banyak ke sikit? Kalau penghasilan tenaga menggunakan oksigen. Banyak ke sikit? Tenaga yang dihasilkan apabila glukosa dioksida oleh oksigen. Banyak ke sikit? Sikit ke Fakri? Kenapa tak dengar? Banyak? Yes. Okay, so siapa sokong Fakri punya statement? Fakri cakap banyak. Ada sokong kan? Cuba angkat tangan sikit.
Dia sokong awak Fakri. Kesian awak Fakri. Okey, Ammar. Okey. So betul lah macam saya kata. Nak bayangkan ya, makasih. Okey, now. Setelah diugut, barulah awak nak ni kan. So kita nak cakap macam ni. Bila lah glukosa ni ada oksigen. Okey, bila ada oksigen, tenaga yang dihasilkan adalah banyak. Tenaga ni penting. So bila ada oksigen, tenaga banyak. Tapi kadang-kadang ada certain time, oksigen tak sampai lagi kat sel otot awak. Tapi awak perlukan tenaga. Jadi, glukosa ni boleh dioksidakan without oksigen. Okay, dia menghasilkan tenaga. Hutang dulu hutang. So, bila kita hutang, so awak tak boleh dapat banyak lah. Kita hasilkan tenaga, tapi tenaga adalah sedikit. Okay, ni saya nak betulkan sikit tau. Ini dalam buku teks awak. Hari tu saya berkesempatan ada mesyuarat dengan cikgu yang buat di SKP tau, awak punya syllabus. Sebenarnya dalam buku teks ini buku teks betul ni. Sebenarnya respirasi sel kita boleh pecahkan kepada dua. Ada dua jenis respirasi sel. Satu adalah respirasi aerob. Kalau kita kata aerob, ia melibatkan oksigen. Kalau kita kata anaerob dalam biologi adalah tidak. Macam kita kata abiotik, benda hidup. Biotik, benda hidup, komponen benda hidup. Abiotik, bukan hidup. Satu lagi, kalau kita kata sexual, melibatkan gamet. Kalau asexual, tidak melibatkan gamet. So dalam kes ni, kalaulah kita kata respirasi aerob menggunakan oksigen. Kalaulah kita kata anaerob tidak menggunakan oksigen. Dan sebenarnya respirasi ada dua jenis. Respirasi aerob / dengan fermentasi. Okay, yang ni saya nak betulkan balik. Ya Allah, awak kena fikir baik-baik tau. Awak fikir awak ni semua insan terpilih tau. Maksudnya insan terpilih dalam awak kena husnuzon sikit tau, nak bagi kepala awak ringan sikit. Dalam buku teks tu, sebenarnya buku teks tu sepatutnya dia tak boleh buat macam ni, dia tak boleh buat 3. Sebab 3 tu dia bagi awak pening. Sepatutnya kita nak cakap respirasi ada 2 jenis je, respirasi aerob dengan anaerob. Anaerob / nama lainnya dikenali sebagai fermentasi. Boleh faham tak kat sini? Kita nak cerita macam ni je. Respirasi, tadi saya cakap respirasi ada berapa jenis? 2 ke 3? 2. 2, okey. Nah, satu kalau katakanlah respirasi ada 2. Satu yang menggunakan oksigen, satu tanpa oksigen atau oksigen kurang. Okey. Nah, fermentasi masuk respirasi aerob ke ataupun anaerob? Anaerob. Very good. Anaerob. Kenapa anaerob? Sebabnya dia tidak memerlukan oksigen ataupun oksigennya adalah sedikit. So dalam buku awak, apa-apa buku, awak ingat kat situ respirasi anaerob / kan dengan fermentasi. Okey, tapi untuk awak punya level dia orang lebih tekan pada term fermentasi. Tapi cuma saya nak bagi tahu sebenarnya fermentasi itu adalah tergolong dalam respirasi anaerob. Kenapa? Sebab glukosa itu dioksida dalam oksigen terhad atau tanpa oksigen. So fermentasi ni ada 2 jenis. Satu adalah fermentasi alkohol, satu adalah asid laktik. Kalau kita manusia, kita menjalani fermentasi tak? Kita menjalani respirasi anaerob tak? Kalau kita manusia. Ada tak badan kita menghasilkan tenaga tanpa oksigen? Ada tak masanya badan kita nak tenaga tapi oksigen tak cukup? Boleh tak badan kita? Tak kot. Okay, very good. Ada tak yang bersetuju dengan pendapat Amsyah? Adakah yang bersetuju? Apa ni Amsyah? Tak ada siapa backup awak ni, macam mana ni? Setuju kot. Tak, setuju je lah. Sekejap. Apa? Okay. So, korang setuju yang mana ni? Okay, badan okay. Saya betulkan lagi soalan saya. Okay, manusia boleh tak menjalani fermentasi? Setuju atau tidak? Tak. Manusia boleh tak menjalankan fermentasi atau respirasi anaerob?
Ya atau tidak? Ya maksudnya menjalani respirasi anaerob, tidak maksudnya manusia tidak menjalani respirasi anaerob. Setuju? Setuju ke tak? Come on guys, korang kena berani ambil risiko. Yes or no? Ya, ya. Yeah, jawapannya adalah ya. Kenapa? Katakanlah, okey. Okey, saya betulkan lagi. Okey, yes, awak jawab yes. Okey. Mana satu jenis? Fermentasi kita ada dua jenis. Respirasi anaerob ada dua jenis. Satu adalah fermentasi alkohol, satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Karena kita manusia, korang jawab ya kan? Manusia boleh menjalani fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Asid Alkohol. laktik. Hebat! Asid laktik. Bila masa kita menjalani fermentasi asid laktik? Contoh aktiviti. Masa bila? Okey, saya bagi pilihan. Masa korang tidur, masa korang jalan, ataupun masa korang berlari, ataupun masa korang naik basikal. Masa aktiviti cergas. Yes, masa aktiviti cergas. Very good. Now, kita nak cerita dulu. Ni saya dah betulkan nota. So, respirasi sel ada dua jenis. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah respirasi anaerob. Anaerob juga sebenarnya kita slash sebagai fermentasi. So, we have two type of fermentation. Satu adalah alkohol, satu adalah asid laktik. Kalau otot, sel otot, dia menjalani asid laktik, fermentasi asid laktik. Okay, kalau alkohol, ini adalah yeast dan juga padi. Okay, now kenapa respirasi aerob ni dia boleh menghasilkan banyak tenaga? Alasannya this one. Sebab glukosa ni akan menjalani glycolysis menjadi piruvat. Kemudian dalam bentuk piruvat ini akan dioksida menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. So kalaulah daripada sini awak nampak, kalau respirasi aerob dia berlaku dua tempat, iaitu sitoplasma dan juga mitokondria. Tetapi kalaulah untuk respirasi anaerob ataupun fermentasi, respirasi anaerob, dia hanya berlaku dekat sitoplasma. Kalau untuk aerob, dia berlaku di sitoplasma dengan mitokondria. Dekat mitokondria ada satu proses yang menghasilkan piruvat. Siapa perasan tadi? Apakah nama proses yang boleh menghasilkan piruvat? Glikolisis. Yeay, glikolisis. Terima kasih, glikolisis. Disebabkan dia berlaku dua tempat glikolisis ni, glukosa ni dapat dioksida dengan lengkap. Tetapi nampak tak, dekat sini dia berlaku satu tempat je lokasi, sitoplasma. So penguraian glukosa ni tak lengkap. Kenapa? Tak ada oksigen. So bila tak ada oksigen atau oksigen terhad, tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. Yang sini tenaga yang dihasilkan adalah banyak. Okey. Now, dalam fermentasi, kita ada dua jenis fermentasi kan? Satu adalah fermentasi alkohol. Saya tukar pen. Ya, tukar pen lagi. Okey, satu adalah fermentasi alkohol. Satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Fermentasi alkohol, saya laju tahu. Dia berlaku dekat yeast dan juga padi dan juga percambahan biji benih. Kalaulah asid laktik, ini adalah lactobacillus, bakteria lactobacillus dengan sel otot manusia. Okey, bagikan saya nama contoh minuman yang ada bakteria lactobacillus. Korang pernah telan bakteria? Apakah nama minuman yang ada lactobacillus? Dia rasa masam. Bagi saya contoh. Yes, very good. Yakult, Vitagen, perempuan suka Bliss. Apa? Saya tahu Bliss je. Okay, Yakult, Vitagen, Bliss. So itu semua sebenarnya kalau orang tanya, pernah tak minum bakteria? Pernah. So dalam air yang korang minum tu sebenarnya ada air bakteria. Sebab tu air tu rasa masam. So dalam air rasa masam tu sebenarnya ada asid laktik. So korang pernah minum asid laktik. Tapi asid laktik yang baik lah. Okay. So nampak beza kat sini tau. Yang ini selalu orang confuse. Kalaulah fermentasi asid laktik, GAT tau, GAT. Maksudnya glukosa akan dioksida menjadi asid laktik dan juga tenaga. Kalaulah fermentasi alkohol, dia menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. So senang kata, kalau fermentasi asid laktik, tak ada karbon dioksida. Okay.
Nah, tengok kat sini kan. Fermentasi alkohol dia berlaku pada yeast dan juga padi. Okey, kalau yeast ni masa kita nak buat wine ataupun nak bakar roti. Sebab tu kalau orang bakar roti awak ada bau masam sikit. Sebab yang tersejat ada etanol yang tersejat. Sebab tu sebenarnya etanol ni sebenarnya kalau banyak sangat dia rasa masak, dia actually etanol banyak-banyak ni dia berasid tau. So alkohol actually kalau korang makan banyak-banyak berasid. Yang ini macam mana korang nak tahu dalam roti tu ada banyak karbon dioksida? Okay. Saya nak cerita, korang pernah buat roti tak? Saya tak tahu buat roti, Cikgu Mai mesti, Cikgu Mai tahu. Now, dalam roti, kalau you guys pernah makan roti, kan dalam kat roti tu dia ada banyak rongga-rongga bulat-bulat kan? Okay, dalam rongga bulat-bulat tu sebenarnya itu adalah gas karbon dioksida yang terperangkap. So kalau awak suka makan roti croissant kot yang gemuk, yang macam berongga, sebenarnya rongga tu masa nak bakar roti tu yang berongga tu adalah gas karbon dioksida terperangkap. So makin banyak gas karbon dioksida, makin banyaklah bubble tu. Okay, sebab tu ada certain roti orang tak tahan. Yang ni macam mana saya tahu sebab adik saya ada ulcer perut. Start ulcer perut adalah daripada gastrik. Siapa ada ulcer perut memang kesian. So siapa ada gastrik, korang jaga kesihatan, jangan sampai kena ulcer. Sebabnya kalau dia ulcer, maksudnya dalam perut awak tu dia dah luka. Bila perut tu dah luka, ni mengarut, ya Allah Mariana, macam mana nak cepat habis kan? Okay, bila perut awak dah luka, sebenarnya bila perut tu luka dia ambil masa dekat setahun bagi baik. Sebab perut kan kat dalam. Kalau kat luar, jari awak luka, awak bolehlah sapu antiseptik kan? Tapi kalau perut awak luka, takkan awak nak pergi ambil antiseptik letak kat situ. So basically, kalaulah perut awak dah sampai tahap ulcer, dia ambil masa untuk baik. Dan bila perut awak dalam tahap ulcer, perut awak akan jadi lebih sensitif. So adik saya cakap, kalau dia makan roti macam roti gardenia ke, dia tahan lagi. Tapi kalau dia makan roti croissant atau roti yang ada banyak rongga, perut dia akan terus rasa pedih. Sebab gas karbon dioksida tu adalah satu gas yang berasid. So makan sikit je perut tu rasa dah pedih. So basically, siapa-siapa yang ada gastrik, sebab gastrik dia adalah penyakit budak-budak muda kan. Sebab biasanya korang makan bila dah perut berkeroncong, bila dah perit, dah pedih tu baru korang makan kan. So basically sebenarnya benda tu tak elok tau. Sebab bila korang dah rasa perut tu pedih, baru nak makan, maksudnya asid hidroklorik awak tu dia dah bertindak balas dekat perut. Dekat dinding perut tu sendiri. Lama-lama dia akan jadi nipis. So nipis tu dia akan jadi pedih. So sebab tu awak sakit perut. Katakanlah kalaulah awak dah ada gastrik dan awak tak tahu, awak tak rawat, masih lagi dengan style makanan awak tunggu lapar baru makan, lama-lama awak kena ulcer perut. Kalau awak kena ulcer perut macam adik saya, Tuhan tu akan tarik nikmat makan lagi banyak. Roti tak boleh makan, kopi tak boleh makan, minuman air gas tak boleh makan, ada certain sayur pun dia tak boleh makan. Tahu tak dia boleh makan sayur apa? Brokoli, kubis bunga, macam tu je. Pedas tak boleh makan. So basically jaga kesihatan awak, jangan main game sampai tak sedar diri. Sebab nanti kalau lah awak ada gastrik dan awak buat tak tahu, takut bila awak dah jadi ulcer, nanti masa tu baru awak rasa insaf. Dan bila perut awak tu dah ada ulcer perut, dia ambil masa yang sangat lama untuk baik. Okay, right. Mengarut kan saya? Okay, so kita tengok sel otot manusia. Sel otot manusia ni adalah, tadi kan Amal cakap, apabila aktiviti cergas. Bila aktiviti cergas, okay saya nak cerita macam ni tau. Aktiviti cergas, dia akan menghasilkan asid laktik. Asid laktik terlampau banyak menyebabkan otot jadi lesu. Macam katakanlah korang tak pernah lari kan, dah lama duduk rumah and suddenly korang lari. Bila sampai hujung, korang rasa dekat otot awak tu, kat otot peha tu, awak dah rasa sakit kan, awak rasa lesu lah. So itu kita nak kata kenapa, sebab ada banyak asid laktik. Lepas tu, asid laktik ni tak elok ada dalam badan. Asid laktik tu mesti diurai. So asid laktik tu diurai dengan cara macam mana? Bila korang dah buat aktiviti cergas, korang mengah, korang tarik nafas panjang. Tarik nafas. So asid laktik tu akan dioksida oleh oksigen menjadi tenaga dan karbon dioksida. So saya potong kat sini tau. Asid laktik, saya ambil hutang oksigen. Saya nak cerita pasal hutang oksigen je. Hutang oksigen, apakah yang dimasukkan sebagai hutang oksigen? Hutang oksigen apabila hasil daripada fermentasi asid laktik. Hasil daripada
hasil daripada lactic acid terlampau banyak. Okey, so saya ulang slow-slow. Hutang oksigen adalah disebabkan asid laktik terlampau banyak. Macam mana asid laktik tu terlampau banyak? Disebabkan glukosa ni menjalani fermentasi asid laktik. So bila asid laktik ni banyak, kita kata otot awak dalam keadaan hutang oksigen. Maksudnya kekurangan oksigen. Hutang tu wajib bayar tak? Hutang korang wajib tak bayar hutang? Wajib! Wajib. So, hutang ni bila korang bayar, okey, asid laktik ni nanti dia akan dioksida oleh oksigen menjadi tenaga dan karbon dioksida. So, senang kata, asid laktik ni tak elok. Okey, sebab dia menyebabkan otot jadi lesu. Otot lesu. Kemudian macam mana boleh jadi macam ni? Adalah disebabkan badan kita kurang oksigen. Bila badan kita kurang oksigen, glukosa akan menjalani fermentasi asid laktik. Okey, saya last kat sini Kalaulah fermentasi alkohol, tadi saya cakap padi. Macam mana padi boleh menjalani fermentasi alkohol? Saya nak kata macam ni. Kalau tumbuhan biasa, kita kata dalam keadaan banjir, kalaulah pokok tu tenggelam dengan air dalam masa yang lama, pokok tu boleh mati. Contohnya kalau pokok durian, pokok rambutan, dia banjir, lama-lama pokok tu mati. Senang kata, kalaulah pokok biasa, dia mendapatkan tenaga dengan fermentasi alkohol, pokok tu mati. Sebab etanol yang terlampau banyak untuk pokok, dia akan jadi toksik. So pokok tu mati. Tetapi macam mana padi boleh menjalani respirasi anaerob ataupun fermentasi alkohol? Sebab padi ada satu nama enzim namanya alkohol dehydrogenase. Alkohol dehydrogenase ni dapat mengurangkan etanol kepada gas karbon dioksida. So senang kata, macam mana tumbuhan seperti padi boleh menjalani fermentasi alkohol? Disebabkan padi ada enzim namanya alkohol dehydrogenase. So bila ada alkohol dehydrogenase, padi ni dapat urai etanol menjadi gas karbon dioksida. Okey, so far korang boleh faham tak? Ni buat ulang kaji balik je ni. Okey, yang ni kita akan buat nanti. So, ini adalah persamaan dan perbezaan. Okey, apakah persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi? Persamaannya, kedua-duanya berlaku di sitoplasma. Kedua, persamaannya ia melibatkan glukosa. Ketiga, persamaannya ia menghasilkan tenaga. Okey, keempat, persamaannya dia pun menjalani glikolisis lah. Okey, so fermentasi pun menjalani glikolisis. Okey, saya nak betulkan. Tapi kalau glikolisis untuk aerob, dia berlaku dekat mitokondria. Okey, now so kita buat latihan. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Hari ni saya habiskan pukul 1 tau. Saya ada appointment. Bismillahirrahmanirrahim. Amal buat ke Amal register nama je? Saya tak tengok Amsyah. Amsyah ada buat lah semalam. Alah Amsyah, saya lupa lah Amsyah. Sorry Amsyah, saya busy lah Amsyah. Alasan lah Cik Mardiana. Aduh, hai. Okay. Siapa ni? Wah. Okay, now. So kita tengok sini Okay. Saya tak ingat ni siapa buat ni. Kumpulan 6 siapa ni? You should be proud of yourself. Rajin weh. Okay, 6. Pertama, respirasi adalah proses yang berlaku pada semua organisma hidup. Rajah 8 menunjukkan dua individu R dan S dalam situasi berbeza. Ini adalah stimulus. Lepas tu, arahan dia, soalan nombor 1. Arahan dia, kenal pasti jenis respirasi. Ini adalah tugasan, markah dia ada 2 je. Okay. Now, awak teka. Katakanlah ini nampak Solihah kat sini ni Ain kan? Ain tengah baca buku. Awak rasa Ain yang tengah baca buku ni, dia tengah menjalani respirasi apa? Respirasi aerob ataupun fermentasi asid laktik? Aerob. Aerob. Terima kasih Radi. Respirasi aerob. Baiknya satu, bila korang tak combine dengan kelas UM, boleh saya dengar suara awak.
Kalau yang ni tiba-tiba berlari ni kan, dia dapat tenaga melalui proses apa? Fermentasi asid laktik ke ataupun respirasi aerob? Yeay, Ain. Fermentasi asid laktik. Okey. So dekat sini jawapannya adalah betul. Okey, fermentasi saja. Terima ke tak? Kalau awak pemeriksa, terima tak? Tak. Ya, kenapa? Sebab fermentasi ada dua. Yang ini adalah fermentasi asid laktik. Okey, tapi saya suka siapa jawab ni. Okey, yang ini saya dapat tips daripada cikgu yang menanda. Dia kata macam ni tau. Bila ada keluar soalan, dia bagi berdasarkan yang ni kan. Berdasarkan soalan satu atas ni kan. So, cara awak jawab sebenarnya, katakanlah nak mengelakkan macam ni kan. Okey. Macam ni, ini dah salah kan? Respirasi aerob mengoksidakan glukosa secara lengkap manakala fermentasi mengoksida glukosa tak lengkap. Jadi, salah kan? Statement dia salah. So, nanti boleh hilang markah tau ni. So, ada cikgu tu ajar buat macam ni. Pakai label huruf je. Maksudnya instead of guna respirasi aerob, awak guna huruf R. Manakala ini awak tukar huruf S. Kenapa? Katakanlah kalaulah awak salah di atas macam ni kan, salah di atas, dekat bawah ni masih boleh terima. Boleh faham tak kalau saya ajar tips macam tu? Boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Awak nampak tak logiknya? Maksudnya kalau kita salah kat atas, kat bawah tu, ini macam langkah berjaga-jaga, kita play safe. So senang kata, kalau dia kata berdasarkan soalan kat atas dia bagi huruf A, B, C, awak jawab soalan, awak pakai huruf yang sama, A, B, C juga. Untuk elakkan, kalaulah awak dah kena penalty untuk soalan kat atas, bawah tu awak tak kena penalty. Okay, so ini adalah tips yang bagus saya rasa. Okay, now, soalan B. Mengapakah kelesuan otot berlaku? Tadi saya kata kelesuan otot ni adalah disebabkan apa? Bila terangkan, tengok markah dia 2 je. 1 fakta plus 1 explanation. So terangkan mengapakah kelesuan otot berlaku? Kelesuan otot berlaku disebabkan apa? Awak sebenarnya sakit otot tu disebabkan apa? Banyak apa dekat otot awak tu? Yes, very good. Banyak asid laktik. So dekat sini kita nak kata asid laktik tu banyak. Kat sini kan, asid laktik yang dihasilkan berkumpul hingga mencapai satu kepekatan. So kalaulah saya jadi awak tau. Okay, now, yang ini adalah arahan. Ini adalah tugasan. Tugasan dia kata mengapakah kelesuan otot berlaku. So awak ulas dulu yang ini. Okay, so ayat dia ini disebabkan asid laktik adalah banyak. Okay. So macam mana asid laktik tu ada banyak? So faktanya dekat sini ni betul ni. Okay. So ini adalah fakta dia. So bilalah fakta dia adalah asid laktik tu adalah banyak. Asid laktik tu adalah hasil daripada apa? Hasil daripada asid laktik dalam banyak. So kita kata macam ni kan. Yang ini dalam keadaan hutang oksigen. Very good ni explanation dia. Otot berada dalam hutang oksigen. Proses ini glukosa tak dapat diurai dengan sepenuhnya. Ini adalah explanation nombor 2. So kalaulah kita buat ayat yang paling mudah kat tepi ni kan. Tapi saya suka ni. Ini disebabkan asid laktik terlampau banyak. Sel otot, saya buat ini ya. Sel otot dalam keadaan hutang oksigen. Okay, lepas tu kita nak cakap ini kerana sel otot menjalani fermentasi asid laktik. Alright. So seterusnya. Okay, now kita tak nak tengok jawapan dulu. Awak rasa, katakanlah, siapa kat sini PBSM? Siapa PBSM dalam kelas awak? Afiq. Afiq, Afiq tak ada dalam kelas bio. Okey, tapi kita bayangkan Afiq. Katakanlah amal lari kan, amal lari laju. Lepas tu sampai kat hujung tu masa sprint tu dah habis lari. Lepas tu Afiq datang.
Afiq cakap apa kat awak? Afiq suruh awak baring ke atau Afiq suruh awak jalan? Bayangkan Afiq. Ke Afiq tak pernah bertugas kat tepi padang? Dia tak pernah bertugas. Okay, dia suruh jalan. So kita nak bayangkan bila awak dah lari sampai hujung, biasanya orang akan cakap suruh tarik nafas dan berjalan. Okay, kita teka. Kenapa kena tarik nafas? Tarik nafas ni untuk apa? Untuk ambil oksigen. Yeah, untuk ambil oksigen. Berjalan-jalan ni untuk apa? Kadang orang tak mampu jalan, dia urut. Awak rasa kenapa kena urut? Kena jalan-jalan? Kita nak aktifkan sistem apa? Kalau kita urut-urut tu sebenarnya kita tengah nak bagi sistem apa tu berfungsi dengan efisien. Sistem apa? Sistem respirasi. Bila awak ambil oksigen sampai paru. Sekarang oksigen tu kita nak perlu angkut pada sel otot. So daripada paru nak pergi ke sel otot, sistem apa yang tolong oksigen daripada paru pergi ke sel otot? Teka. Sistem peredaran darah kot. Hebat. Sistem peredaran darah lah. So dia ada sebab. Menghela nafas panjang adalah untuk ambil oksigen. Oksigen ni diperlukan untuk mengoksida asid laktik kepada karbon dioksida dan juga tenaga. Kenapa kena berjalan-jalan? Sebab oksigen ni akan diangkut oleh sistem peredaran darah pergi ke sel otot. Dekat sel otot barulah proses pengoksidaan asid laktik ni boleh berlaku. Okey. So ayat dia, individu menghela nafas panjang dan dalam untuk memperoleh oksigen. Very good. Individu as berjalan-jalan untuk melancarkan sistem peredaran darah. Okey, kadar ni okey boleh lah. Boleh. So good, very good. Siapa jawab ni? Semua orang tak nak mengaku. Malu ke? Awak patut berbangga ni. Okey, namakan bakteria yang boleh menjalani respirasi Lactobacillus. Okey, ni saya nak tanya. Kalau lah awak tengok drama, tiba-tiba mati je. Awak seronok tak? Ha? Semalam kau tengok tak drama tu? Ha? Apa jadi kat hero tu? Mati. Lepas tu ada, awak pernah tak macam mesti awak nak tahu kan kenapa dia mati? So dalam kes ni tengok ya. Bakteria menjalankan respirasi ini hanya boleh hidup dalam keadaan anaerob. Tapi apa jadi bila kita letak oksigen? Bakteria tu mati. Okay, so kita tengok tahu macam mana bakteria tu boleh mati. Kalaulah dalam bakteria ni dia adalah respirasi lactobacillus kan. So kita bayangkan glukosa ni bakteria tau. Glukosa plus dengan oksigen dia akan menghasilkan karbon dioksida plus tenaga dan juga air. Okay, so ini adalah respirasi aerob tau. Respirasi aerob. Maksudnya sebab bila oksigen dibagi, glukosa ni akan dioksida menggunakan oksigen. So dia akan menghasilkan karbon dioksida, tenaga dan air. Antara karbon dioksida, tenaga dan air, mana satukah yang akan mengancam nyawa bakteria tu? Karbon dioksida ke tenaga, air? Teka. Awak rasa mana lebih bahaya? Karbon dioksida ke tenaga atau air? Air, come on. Air tak kalah bahaya kan? Okay, ini tak kalah. Air ni baik. So saya bagi dua. Karbon dioksida ke tenaga? Mana satu yang mengancam nyawa bakteria, yang menyebabkan bakteria tu boleh mati? Korang ni lapar kan? Haikal pun PBSM. Serius lah. Okay, now. Bukan PBSM ni biasa jambu-jambu ke? Okay, now. So, kat sini. Sorry, salah kan? Jambu terus ni. Okay, baik Haikal tak ada. Okay, so. Karbon dioksida. So, karbon dioksida ni, satu, saya nak cakap macam ni. Karbon dioksida ni adalah gas yang boleh larut dalam air. Bila karbon dioksida ni larut, karbon dioksida ni akan membentuk apa? Asid ke alkali? Orang ni lapar weh. Asid. So bila asid, kita nak kata pH tu akan jadi rendah. Bila pH rendah, pH yang terlalu rendah ini yang menyebabkan bakteria mati. Tapi disebabkan markah dia satu. Tak
jawapannya mati je kan. Tapi kalau kata jawapan dia sampai 3, kata bakteria itu mati. Kenapa? Kerana bakteria akan menjalani respirasi aerob. Hasil respirasi aerob adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida terlampau banyak, okey, dia boleh larut dalam air, dia menyebabkan asid. Asid yang terlampau banyak menyebabkan pH tu akan menjadi rendah dan menyebabkan pH yang terlalu rendah menyebabkan keadaan itu kurang sesuai untuk bakteria dan akhirnya bakteria mati. So korang boleh faham tak? Do you understand? Boleh faham tak kenapa bakteria mati? Boleh. Okay, thank you Radi. Okay, so saya habiskan sampai di sini. So, do you have any questions? Korang ada masalah? Boleh faham tak? Boleh faham. Boleh faham. So saya off sampai sini. Kejap. Saya tadi tak ambil gambar daripada tadi. Stop recording.